Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman daiman ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahri wa qiyamih wa in mata fihi jara alaihi amaluh alladhi kana ya'malu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fatan. Dari Salman radhiyallahu anhu, kata Salman, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang duduk bertugas di dalam markas selama sehari semalam kerana mempertahankan Islam dari serangan musuh adalah lebih baik daripada berpuasa sebulan dan beribadat lainnya. Sekiranya ia meninggal dunia, maka akan diberi pahala semua amalan yang telah dikerjakan dan juga diberi rezeki kepadanya. Kemudian dimasukkan ia ke dalam syurga, dan matinya adalah mati syahid serta terlepas dari siksaan kubur. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan jihad. Jihad ialah kerja yang sungguh-sungguh yang kita buat untuk kepentingan Islam. Apa saja yang kita buat, tujuan dia untuk kepentingan Islam. Nak tengok Islam ni berdaulat, nak tengok Islam ni diamalkan oleh manusia, nak tengok Islam ni terus berkembang dari masa ke semasa, maka dia mencurahkan pengorbanan, sama ada harta benda, tenaga dia, masa dia, termasuk nyawa dia. Dia berjuang bersungguh-sungguh. Maka Nabi kata, sehari dia bertugas di markas perjuangan lebih baik daripada dia puasa sunat siang hari dan beribadat di malam hari dalam tempoh sebulan. Ibadat sebulan, puasa di siang hari, bersembahyang sunat di waktu malam, tak sama dengan sehari dia bertugas di medan jihad. Dan sekiranya dia mati ketika menjalankan tugas jihadnya, maka ditulis amalannya. Amalannya berterusan, ditulis sehingga kiamat. Dan dia juga diberi kelebihan, diamankan dari fitnah kubur, tak dikenakan fitnah kubur, azab kubur. Ini antara kelebihan orang yang berjuang, berusaha mengembangkan Islam, menegakkan Islam, sebagaimana contoh generasi awal Islam. Apabila setelah melalui berbagai ujian dan pengorbanan di peringkat Makkiyah, di peringkat Mekah, tibalah masa Allah mewajibkan hijrah dari bumi Mekah ke Madinah. Kena tinggal pekerjaan dia, kena tinggal ahli keluarga dia, kena tinggal harta benda dia,
dan tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Tak tahu apa yang akan berlaku di Madinah. Bukan dijanjikan ada tempat tinggal, tak dijanjikan pekerjaan, tak dijanjikan masa depan, tetapi yang dijanjikan ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah, maka diberi kemuliaan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhijrahlah para sahabat dengan berbagai-bagai keadaan. Ada sahabat yang berhijrah, contohnya Abu Salamah. Abu Salamah dia berpakat dengan isteri dia. Dia kata kita keluar sebelum subuh, supaya kita tak diganggu oleh orang, supaya orang tak boleh halang kita. Maka sebelum subuh dia keluar dari rumah dia. Dia sembahyang subuh di tengah jalan. Isteri dia Ummu Salamah dan ada seorang anak dia. Rupanya di tengah jalan tu ada orang yang tunggu dia. Dan orang yang tunggu ni bukan orang lain, kaum keluarga dia dan kaum keluarga isteri dia. Maka kaum keluarga Abu Salamah telah berkah dia, ikat dia dan bawa lagi dia dan seksa dia, kurung dalam satu kurungan. Diasingkan isteri Abu Salamah, adik-beradik dia ambil. Anak ipo-ipo Abu Salamah ni ambil. Isteri tu bawa lagi. Dan anak yang kecil ni dia bawa lagi. Jadi berasingkan 3 orang. Abu Salamah diseksa. Isteri dia menangis, teringat anak, teringat kepada suami dia. Tak ada selera makan, tak boleh nak tidur. Isteri anak dia pula menangis, panggil ayah dan ibu dia. Abu Salamah bernasib baik. Selepas seminggu dia dikurung, dia berjaya membebaskan diri dan dia melarikan diri ke Madinah seorang diri. Isteri Abu Salamah pula hari-hari dia menangis, tak ada selera makan, sekebadan ni kurus, rambutnya kusut, sehingga ada orang yang bersimpati. Di kalangan orang yang menyeksa dia tu ada yang bersimpati. Dia kata kalau kita taruh orang ni, kita biarkan dia, lama-lama akan menyusah kita. Kalau dia dah jadi gila, susah kita. Lebih baik kita lepaskan saja, biar dia bersama suami dia. Maka dibebaskan. Dan ada di kalangan ahli keluarga dia yang bantu dia sampai pertengahan jalan. Lalu dia kata, kau teruskan perjalanan ini, kamu akan berjumpalah di sana suami. Dia mengetahui padang pasir yang begitu jauh bersama dengan anak perempuannya yang masih kecil. Itu pengorbanan yang ditunjukkan oleh keluarga Abu Salamah. Suhaib Ar-Rumi, Suhaib ini orang Rom, bahasa Rom. Dia bukan orang Arab. Dia datang ke Mekah, dia berniaga, perniagaannya makin hari makin maju. Dan apabila Nabi menyampaikan Islam, dia salah seorang daripada orang yang terima Islam. Bila dia menerima Islam, setelah datangnya perintah hijrah, maka dia berhijrah. Nasib dia sama lebih kurang nasib Abu Salamah. Dia dihalang di tengah jalan, dan orang makin hamung dia. Orang kata, wahai Suhaib, dulu ketika kamu datang ke negeri kami, kamu adalah seorang miskin yang tak ada harta. Kamu berniaga di negeri kami, kami yang menyebabkan kamu jadi kaya. Demi Allah, kami tak akan benarkan kamu meninggalkan tempat ini. Lalu Suhaib kata, kalau harta aku ini yang memfikirkan, aku serahkan semua harta ini, tapi dengan syarat kau bebaskan aku, kau biarkan aku berhijrah. Lalu dibiarkan Suhaib berhijrah, dan harta benda Suhaib dirampas. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rabihas Suhaib, Rabihas Suhaib. Telah beruntunglah Suhaib. Allah gantikan harta benda Suhaib. Allah sediakan surga dan ganjaran yang besar kepada Suhaib. Ini antara pengorbanan yang dilalui oleh generasi awal Islam.
Ada yang diseksa. Khabbab bin Al-Araf diseksa. Satu hari ketika Nabi berteduh di sebelah bayangan Kaabah. Lepas Zuhur ada bayang sikit belakang Kaabah. Nabi berteduh di situ. Dan di situlah Khabbab bertemu dengan Nabi. Khabbab kata, "Wahai Rasulullah, kenapa kau doa saja kepada Tuhan supaya kita ni selamat, kita ni menang? Orang kafir itu dibinasakan oleh Allah." Lalu Nabi kata, "Wahai Khabbab, orang zaman dulu lebih dahsyat daripada kita. Perjuangan umat zaman dulu lebih dahsyat daripada kita. Ada nabi-nabi yang disembelih. Seperti Nabi Yahya disembelih. Ada nabi-nabi yang digergajikan kepalanya. Seperti Nabi Zakaria. Kepalanya digergaji sehingga terbelah dua. Ada yang ditanam hidup-hidup. Ada yang dibakar sebagaimana dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Dibakar dalam api, dalam pari api. Kamu adalah kaum yang gopoh, wahai Khabbab. Allah tahu bila Allah nak beri kemenangan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Ahsiban nas an yutruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Adakah manusia menyangka sudah cukup dia berkata kami beriman sedangkan dia belum diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum mastat'umul ba'sa'i wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu rasa kamu akan dapat masuk syurga dengan mudah dan senang, sedangkan belum tiba lagi kepadamu ujian yang pernah menimpa orang-orang yang dahulu daripada kamu? Sehingga berkatalah pada masa itu orang yang beriman bersama Rasul mereka, mata nasrullah, bila lagi nak datang pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu terlalu hampir. Jadi orang zaman dulu telah membuktikan kesungguhan mereka berjuang. Akhirnya Islam berkembang, terus berkembang sampai ke negeri kita. Wa an Fadalah ibni Ubaidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال كل ميت يختم على عمله إلا مرابط في سبيل الله فإن الله حيرمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتن القبر. Dari Fadalah bin Abid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, setiap orang yang meninggal dunia akan terputus semua amalan. Bila kita dah sembahyang, bila kita dah mati, kita tidak lagi bersembahyang, kita tidak lagi berpuasa, kita tidak lagi bersedekah, putuslah amalan. Mana tamaklah pahala. Tidak ada lagi sumber pahala kita bila kita dah mati. Melainkan orang yang berjuang untuk menegakkan Islam, sesungguhnya pahala mereka yang mati ketika berjuang untuk mempertahankan agamanya akan berkekalan hingga hari kiamat, dan mereka juga terlepas dari siksa kubur. Ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu generasi awal Islam yang faham tentang kelebihan jihad ini, mereka telah membuktikan kesungguhan mereka dalam mengerjakan amalan jihad. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia antara orang yang awal masuk Islam. Dia berhijrah ke Madinah.
sampai masa di balik Mekah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji. Masih mengerjakan haji, dia sakit. Makin hari makin berat sakit dia. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tengoklah keadaan saya ni makin hari makin berat. Kalau boleh saya tak nak mati di sini. Saya nak mati di bumi tempat saya berjihad. Lalu Nabi doakan, semoga Allah panjangkan umur dia. Nabi kata, semoga Allah panjangkan umurmu dan kamu memberi manfaat kepada sebahagian orang, dan kamu akan memudaratkan sebahagian yang lain. Lalu saat kata, apa maksud doa Rasulullah ni? Nabi kata, aku doa kamu umur panjang, maka ramai orang boleh manfaat daripada amal soleh yang membuat, daripada dakwah. Dan mana-mana orang yang menentang ajaranku ini, kamu akan lawan dia, dan dia akan dimudaratkan olehmu, mu akan bunuh dia dalam peperangan. Dia takdir kesaan yang umur panjang. Dia berjuang. Dan disebut dalam kisah Perang Badar. Perang Badar ni ada 2 orang budak Madinah. Budak yang terlalu muda. Dia yang ikut serta dalam Perang Badar. Perang Badar ni bukan peperangan yang terancang. Nabi tak rancang untuk berperang. Nabi keluar dari Madinah sekadar nak menghalang rombongan perniagaan Quraisy. Nabi dapat maklumat orang Quraisy balik berniaga. Rombongan ini diketuai oleh Abu Sufyan. Wali harta yang banyak, keuntungan yang besar, duit banyak, barang-barang dagangan pun banyak. Jadi Nabi keluar dari Madinah, nak tunggu tengah jalan, nak minta ganti rugi, sebab dia rapah harta orang-orang yang berhijrah. Jadi Nabi nak kira, nak minta ganti rugi. Tetapi mereka terlebih dahulu dapat maklumat. Nabi keluar tengah jalan, menghalang tengah jalan, dilalui oleh orang lain, diminta bantuan dari Quraisy di Mekah. Pemimpin musyrikin Mekah sangat marah dengan tindakan Nabi. Tunggu tengah jalan. Lalu dia mengumpulkan 1,000 lebih tentera, 1,300 tentera, lebih dari 1,300. Tiba-tiba Abu Jahal dapat surat yang kedua. Abu Sufyan kata, tak payah marilah, balik lah. Kerana rombongan aku dah selamat. Aku dah berjaya melepaskan diri daripada sekatan Muhammad. Abu Jahal kata, tak boleh, kita mesti teruskan. Biar kita ajar Muhammad, kita mengajar pengikut Muhammad, biar dia tahu siapa kita. Sebahagian besar kata, janganlah, jangan pergi. Kalau kita perang pun bukan kita perang orang lain, kita perang dengan saudara mara kita. Orang-orang yang bersama Muhammad bukan orang lain, dia kawan keluarga kita. Ada di kalangan mereka tu adik-beradik kita, ada sepupu kita, ada pak saudara kita, ada ayah kita yang bersama Muhammad. Abu Jahal berkerah nak pergi juga. Lalu satu kabilah menarik diri, aku tak nak pergi, aku nak pergi. Dia keluar daripada kumpulan Abu Jahal, dia kurang 300 orang. Dan Abu Jahal tinggal 1,000 orang lagi bersama pengikut dia, meneruskan perjalanan ke Badar. Dalam perang Badar ini diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerana Sa'ad ni dia orang Mekah, dia kenal sangat Abu Jahal. Tengah-tengah perang tu, sebelah kanan dia ada seorang budak, dan sebelah kiri dia seorang budak yang sangat muda. Jadi Nabi benarkan dia ikut. Maksudnya bukan tujuan untuk berperang, perkara awal. Yang seorang tu nama dia Mu'az bin Amru bin Jamuh. Sangat muda, dia antara tentera yang sangat muda. Dan sebelah kiri dia nama Mu'az bin Afra. Mula-mula Mu'az bin Amru dia curi Sa'ad. Dia kata, pakcik kenal Abu Jahal?
Lalu Sa'ad kata, apa yang nak buat dengan Abu Jahal? Dia kata, kalaulah saya berdepan dengan Abu Jahal, tak tahulah siapa yang mati dulu. Siapa yang kena senjata siapa. Kemudian ada yang sebelah kiri dia pula, Mu'adh bin Afra. Dia dikenyik mata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, makcik, tunjukkan kepada saya. Dia berbisik, tunjukkan kepada saya mana dia Abu Jahal. Maka setelah peperangan itu makin hebat dan Sa'ad bin Waqqas tunjuk, itu dia Abu Jahal. Lalu Sa'ad bin Amr bin Jamuh, dia mengepuh benteng, kerana Abu Jahal ni dia pimpinan tertinggi. Dia dikawal, dia berjalan walaupun di tengah medan perang, keliling dia tu dibenteng oleh tentera-tentera yang hebat. Mu'adh bin Amr bin Jamuh mengepuh benteng pertahanan tu, menyebabkan dia luka, dan dia berjaya tetok peha Abu Jahal, tapi tak betul. Bila pengawal Abu Jahal tengok, lalu pengawal dia tetok tangan dia, hampir putus lekat daging sikit je, putus lah tulang dia, bergantung pada daging sikit je lah, menyebabkan dia jalan terheret. Lengan dia yang hampir putus itu, dia pijak lagi tercabut lengan dia, baru memudahkan dia berjalan. Dia tetap marah nak bunuh Abu Jahal. Tiba-tiba seorang lagi budak yang bernama Mu'adh bin Afra, dia mengepuh benteng pertahanan Abu Jahal, dah dia pancung, tapi kena tu tak tepat, menyebabkan Abu Jahal tu jatuh dan masih hidup. Dalam keadaan Abu Jahal masih hidup, mari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah pergi kat dia. Tala Abu Jahal tanya, beritahu kepada aku apa keputusan peperangan. Abdullah bin Mas'ud kata, Allah menghinamu, Allah memuliakan Rasul dan orang-orang yang bersama dengan Rasulnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud kerak tekuk Abu Jahal, dah diambil kepala, dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat yang ditunjukkan oleh generasi awal Islam. Semangat jihad, membela Islam, membela pengeruah Islam. Dan pernah berlaku di zaman Khalifah Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim, Khalifah zaman Abbasiyah. Seorang perempuan Islam berniaga di pasar. Ketika dia berniaga, kawasan tu ramai Yahudi. Ramai Yahudi, orang Islam tak ramai. Perempuan-perempuan Islam diganggu. Bila dia diganggu, dia rasa malu. Dah pernah diselok kain dia, sehingga nampak aurat dia. Perempuan ni menjerit, ya Mu'tasimah, unsurni, wahai Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah aku. Lalu orang ramai menjerit, orang ramai ketawa. Mana Mu'tasim nak dengar? Mu'tasim duduk beribu batu jauh. Dan kebetulan dalam pasar tu ada seorang lelaki tua yang beriman. Dia tak sampai hati tengok perempuan Islam dihina. Lalu dia berjalan kaki, dia bertekad nak bertemu juga dengan Khalifah Mu'tasim. Dia berjalan sehingga sampai, dia mengambil masa yang lama, sampailah di istana Mu'tasim. Pengawal tak benar dia masuk, kerana orang sangka dia ni gila. Lalu dia menerangkan, sebenarnya saya tak gila, saya seorang miskin, tetapi saya ada maruah. Saya ada maruah Islam, saya nak jumpa Khalifah. Dia sampai di awal pagi. Kebetulan Khalifah nak sarapan pagi. Khalifah benarkan dia masuk, dan Khalifah ajak dia sarapan bersama. Lalu Khalifah kata, wahai ayah, cakaplah apa pun nak cakap, aku bersedia mendengar cakap. Lalu dia menceritakan apa yang berlaku.
Dia kata, ketika aku berada di pasar Yahudi, seorang perempuan Islam diganggu. Dia menjerit, dia menyebut namamu. Ya Mu'tasim, berilah pertolongan kepadaku. Lalu orang ketawa kepada dia. Dia diganggu lagi sehingga ternampak auratnya. Dan aku rasa terhina kalau kamu tak sulung dia. Mu'tasim campak roti. Dia bangun daripada kursi dia. Ya labbaiki ummah, ansurki, wahai ibuku, aku akan menolongmu. Lalu dia menggerakkan bala tentera, dia menghimpunkan tentera, ada menyerang pasar Yahudi tersebut. Ini orang Islam ada maruah, ada harga diri. Semangat jihad yang ditunjukkan oleh generasi awal Islam. Tidak bagaimana kita hari ini, berlaku pun nak berlaku pun tak ada siapa peduli. Kita orang Islam tak boleh masuk Masjidil Aqsa, tak ada masalah. Ini generasi mutakhir. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaqul, ribatu yaumin fi sabilillah khairun min alfi yaumin fima siwa min manadi. Dari Utsman radhiyallahu anhu, kata Utsman, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang bertugas untuk mempertahankan Islam dengan berbagai-bagai cara, seperti duduk dalam markas selama sehari, lebih baik dari 1000 hari dan dari ia bertugas di tempat-tempat lain. Diceritakan ada seorang sahabat yang luput. Dia ni luput, tapi dia selalu berdoa untuk mati syahid. Lalu isteri dia kata, doa saja tak berjuang, bila nak mati? Lalu dia rasa tercapai. Dan dia tunggu-tunggu bila adanya peperangan. Dia nak pergi. Sampai masa adalah peluang untuk dia hadir bersama. Dia beritahu kepada Rasulullah. Rasulullah kata, mu tak payah pergi lah. Mu ni orang yang uzur, tak payah. Dia merayu juga, Nabi tak payah pergi lah. Dia nak pergi juga. Akhirnya Nabi benar dia pergi. Bila benar dia pergi, Nabi susung tentera. Nabi ni dia antara kelebihan ni, dia pandai susung. Kalau susung, kalau tentera tu kalau berperang di kawasan berbukit, lain cara dia susung. Kalau kawasan tanah rata, lain cara dia susung. Kadang-kadang disusung tentera ada pasukan kepala macam burung, ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada pasukan ekor. Kadang-kadang disusung lain, ikut keadaan bilangan tentera dan bilangan musuh. Jadi bila siapa gelarang kawan sahabat tadi, bila dia pergi, Nabi tugaskan duduk dalam markas, jaga markas, beri senjata, asas senjata, dan menyediakan makanan, rawat orang yang luka. Dia kata, bukan di situ yang saya nak, wahai Rasulullah. Nabi kata, habis itu nak duduk mana? Dia kata, saya nak berperang. Nabi kata, mu duduk sini pun boleh pahala perang. Tak, dia kata, saya nak berperang. Lalu dia letak belakang. Dia tidak, wahai Rasulullah, sini duduk depan. Nabi kata, tak boleh. Dia nak juga. Lalu letakkan di hadapan. Dan peperangan pun bermula. Orang lain guna kenderaan, ada kuda, ada unta, ada kaldar, ada yang tentera pemanah, ada yang bakal lembik. Dia duduk di tanah. Tapi hebatnya dia berjaya. Masa belum dia turun dari rumah dia doa,
Masa belum dia keluar dari rumah dia doa dua kali. Doa yang pertama dia kata, ya Allah, aku doa kepadamu, aku minta aku keluar dari rumah ni, aku tak balik lah. Dan yang kedua, ya Allah, kau bertemulah dengan aku ni musuh yang paling hebat, musuh yang paling gagah, yang paling kuat. Itu dua kali. Doa tu pelik sikit. Itulah doa dia. Maka dia pergi. Bila duduk dalam medan perang, setelah peperangan berlaku, dia ni berjaya membunuh 7 orang musuh. Pahlawan terbilang di pihak kafir. Pasal hidup atas tanah, tak nampak. Lalu seorang dia tebah, lalu seorang dia tebah. Akhirnya orang tengok mayat, orang nampak dia. Setelah 7 orang dia bunuh musuh, baru dia terbunuh. Kemudian bila selesai peperangan, dapat dia juga syahid. Dan bila nak bawa balik kenderaan dia, awak ingat sang dia, dia minta dia dikebumikan di tempat dia berperang. Jadi kata Osman, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, mana-mana orang yang bertugas di markah tentera yang berjihad mempertahankan Islam, walau apa saja tugas yang diberikan kepadanya, dia duduk dalam markah itu selama sehari, lebih baik daripada 1000 hari dia bertugas di tempat yang lain. Besarnya kelebihan jihad yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang keluar menuntut ilmu. Menuntut ilmu kerana Allah, kerana nak jadi orang yang faham agama dan mendidik masyarakat supaya faham agama. Maka dia juga sama seperti orang yang duduk di medan perang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, falaula nafara minkum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tuhan kata, kenapa tidak ada satu puak, satu golongan dari kalangan orang Islam yang keluar meninggalkan kampung halaman, mencari ilmu, mendalami ilmu, sehingga dia benar-benar faham tentang agama ini. Dan bila dia balik, dia mendidik, dia memberi amaran kepada penduduk kampung dia, kepada penduduk negeri dia, supaya penduduk negeri dia mendapat peringatan. Jadi orang yang menuntut ilmu juga diberi pahala jihad yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihad fi sabilihi wa imanu bi wa tasdiqum bi rusuli fa huwa dhaminun an udkhilahu jannata wa arji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajri aw ghanimatin walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min qalmin yuklamu fi sabilillah illa jaa yawmal qiyamati kahayatihi yawma kulima launuhu launun damin wa rihu rihul misk walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laula an yashqa ala muslimina ma qa'adtu khilafa sariyati taqdhu fi sabilillahi abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum wa la yajiduna sa'atan wa yashqa alaihim an yatakhallafu anni walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law ridtu an aghzuwa
fi sabilillah fa uqtala thumma aqdwa fa uqtala thumma aqdwa fa uqtala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada orang-orang yang keluar untuk berjihad, mempertahankan Islam, sedangkan ketika itu tidak ada perkara lain yang menyebabkan dia keluar melainkan untuk berjuang menegakkan agamaku. Mana dia keluar dari rumah ke medan jihad, ke medan perang semata-mata kerana Allah, menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga manusia yang keluar ke medan perang walaupun berjuang di pihak Islam, tetapi perjuangannya tak diterima. Disebut dalam hadis, ada orang tanya Nabi, wahai Rasulullah, ada orang yang berjuang di medan perang ni kerana nak tunjuk dia berani. Ada orang yang berperang di medan perang ni kerana nak balas dendam. Ramai kawan keluarga dia mati, lalu dia berperang. Dan ada juga yang berperang kerana ingin sesuatu habuan. Dan ada juga yang berperang kerana ingin dipuji, supaya orang puji dia. Dia ni berani, dia ni gagah, dia ni pandai guna senjata. Mana satu yang dikatakan fi sabilillah. Lalu Nabi kata yang berjuang kerana Allah, kerana menyahut perintah Allah, kerana membela agama Allah, kerana mempertahankan Islam, maka fahuwa fi sabilillah. Kerana berjuang kerana mempertahankan agama Allah, maka itulah fi sabilillah. Yang lain pada itu tak diterima. Sebab tu disebut dalam satu hadis yang lain, ada akhirat, ada 3 golongan manusia. Yang pertama orang alim, orang yang banyak ilmu. Ilmu dia banyak, dia mengaji lama. Murid dia pun ramai, pengaruh dia besar. Lalu Tuhan tanya, apa yang mu buat ketika mu di dunia dulu? Dia kata, saya belajar. Apa tujuan mu belajar? Dia kata, supaya aku dapat ilmu, aku boleh amal ilmu tu dan aku ajar orang lain. Kemudian Tuhan tanya, apa yang mu buat asal mendapat ilmu? Dia kata, aku mengajar, aku mendidik orang, aku amal ilmu tu. Lalu Allah Ta'ala kata, kadzabta, mu ni penipu, mu ni bohong. Sebenarnya mu belajar supaya kamu ingin orang kata mu ni alim, kamu ni berilmu, kamu ingin melihat adanya pengikut, adanya pengaruh yang besar, orang puji mu, dan semua yang kamu nak tu kamu telah perolehi di dunia. Dan hari ini kamu tak dapat apa-apa kebaikan di sisiku. Lalu dicampurkan ke neraka. Kemudian dipanggil orang yang kedua. Orang yang kedua ni ialah orang yang mati syahid. Orang tanya dia, masih hidup dalam dunia buat apa? Dia kata dia berjuang. Siang malam dia berjuang. Berjuang dengan harta, berjuang dengan tenaga, sehingga aku mati syahid. Tuhan kata, kenapa? Kamu bersungguh sangat. Dia kata, kerana agamamu, kerana nak cari keredaanmu. Lalu Allah Ta'ala kata, kadzabta, mu ni penipu, mu ni bohong. Mu berjuang supaya orang kata mu ni berani, supaya orang kata mu ni gagah, supaya orang kata mu ni hebat. Dan apa yang mu nak tu semua dah orang sebut dah. Orang pernah sebut mu ni berani, mu ni gagah, mu ni hebat. Dan hari ni kamu tak ada apa-apa kebaikan di sisi. Lalu dicampur dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga, Tuhan panggil yang golongan yang ketiga ni, Tuhan tanya, masih hidup dalam dunia buat apa? Dia kata dia ni banyak bersedekah, banyak derma, banyak dia derma kepada orang miskin, derma untuk buat masjid, derma kepada orang yang kemalangan, macam-macam dia buat. Tuhan tanya, kenapa mu buat begitu? Dia kata, aku buat begitu kerana nak cari keredaanmu. Tuhan kata, mu tipu. Kadzabta, mu bohong, mu tipu.
Buat itu semua kerana kamu nak nama, nak dipuji, supaya orang kata mu ni pemurah, kamu ni dermawan, kamu ni banyak derma. Dan apa yang kamu nak tu kamu telah dapat di dunia. Hari ini kamu tidak ada apa-apa kebaikan untuk lalu dicampur kerana ada neraka. Jadi itu, walaupun nampak amalan baik, tetapi sebenarnya tidak ada nilai. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang buat ialah amalan dunia. Dunia saja dia mendapat nama, tapi di akhirat dia tak ada apa-apa kebaikan. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut, sesiapa yang keluar dari rumah dia menuju ke medan perjuangan, dia keluar rumah pergi ke medan perjuangan, tidak ada niat yang lain melainkan niat akan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin orang-orang tersebut masuk syurga. Ataupun aku akan kembalikan mereka ke rumahnya dengan pahala. Ataupun kalau dia tak syahid, dia tak gugur syahid di medan perang, Tuhan kata dia, Nabi kata dia balik ke rumah dalam keadaan dia mendapat pahala yang banyak, juga diberi kelebihan mendapat harta rampasan perang. Mana-mana harta yang ditinggalkan oleh musuh di medan peperangan, maka harta itu ada kaedah pembahagian dia. Ada bagi 5. 1/5 untuk Allah dan Rasul. 4/5 itu untuk tentera yang hadir dalam peperangan itu. Demi Allah, ayah sangat berkuasa. Bahawa Nabi kata, demi Allah, ya diriku ini Muhammad berada dalam kekuasaannya, tiada suatu kecederaan pun yang mengenai seseorang ketika berjihad menegakkan Islam, malaikat akan datang pada hari kiamat nanti seperti mana keadaan di dunia dahulu. Kalau dia mati, dia akan terbunuh, luka, maka di akhirat dia akan dibangkitkan dengan keadaan dia luka. Warnanya seperti darah, tetapi baunya adalah bau kasturi, bau yang sangat harum. Demi Allah, bahawa Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, aku tidak akan duduk di barisan belakang ketika aku keluar untuk berperang menegakkan Islam untuk selama-lamanya. Nabi kata, lagi ada peluang untuk berada di hadapan, aku akan berada di hadapan. Sekiranya tidak menjadi keberatan kepada orang Islam, maka aku bersedia memimpin mereka untuk terus berperang, supaya mereka tidak ketinggalan untuk mendapat peluang sebagaimana aku dapat peluang itu. Demi Allah, bahawa Muhammad yang berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya aku suka jika aku keluar berperang untuk mempertahankan Islam, kemudian aku terbunuh, kemudian aku hidup semula, aku berjuang lagi, aku terbunuh lagi, kemudian aku hidup semula, aku berjuang lagi, aku terbunuh lagi, walaupun beberapa kali. Karena aku tahu kelebihan syahid dan kelebihan berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah. Walaupun apa saja cabaran yang dihadapi, dia tetap semangat untuk menyebarkan Islam, menyampaikan Islam dan mempertahankan Islam dari sebarang ancaman musuh. Wallahu a'lam.